Kita ingin mendalami bagaimana sebenarnya persediaan kita bersempena dengan persediaan pencutian terakhir menuju ke SPM 2020. Dan kita bersama dengan tetamu saya menerusi panggilan video Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, seorang perunding motivasi yang sangat dikenali semua. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat Sofia ya? Alhamdulillah saya sihat. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Datuk, mungkin kita nak mulakan perbincangan kita. Mungkin kita nak melihat mungkin programming atau macam bagaimana kita nak memprogramkan minda kita supaya dalam keadaan kita memecut ke arah SPM ini, ibu bapa sama ada anak-anak juga tidak merasakan terlampau tertekan. Bagaimana tu, Datuk? Ya, ini yang penting sekarang sebab sekarang ni dah katakan tu injury time untuk mereka persediaan dalam SPM dan ujung-ujung. So yang paling penting seperti kata Sofia tadi, dia kena suasana tu suasana rumah tangga kena tenteram, kena aman. Jadi sebab yang akan mempengaruhi anak-anak di saat-saat terakhir ialah emosi mereka dan suasana dan aura yang dipancarkan oleh mak ayah kena sangat-sangat positif agar mereka tenang untuk dapat buat persediaan yang paling excellent, terbaik dalam masa saat-saat terakhir ini. Jadi kalau bolehlah, kalau boleh, walaupun kita biasanya tukar langsir waktu hari raya, kalau ada langsir lama, stok lama tu tak payah beli baru. Di stok lama tu tukar langsir, rearrange rearrange apa nama dia punya rumah supaya cantik, ada perubahan. Bila ada perubahan, mood baru. Mood baru. Dan kalau boleh meja tempat mereka belajar tu, kalau boleh biarlah menghadap kiblat. Untuk orang Islam, meja tempat mereka ulang kaji menghadap kiblat, ada sunnahnya, dapat tenang dan lebih bersedia untuk kata orang tu mengulang kaji di saat-saat terakhir insya-Allah. Baik. Datuk ada sebutkan itu antara secara fizikal je untuk penglihatan kita lebih tenang dan sebagainya untuk anak-anak dan sebagainya. Tapi bila Datuk sebutkan aura kita tu sebagai ibu dan bapa, kita kan kadang-kadang kita kan manusia biasa, kadang-kadang ibu bapa pun rasa tertekan, gelisah dan sebagainya. Bagaimana kita tak menyampaikan aura itu kepada anak-anak yang kemudiannya membuatkan mereka merasakan gelisah juga? Kepercayaan kepada anak-anak tu bagaimana? Itu betul. Itu penting sangat tu ya. Sebab sebenarnya ini yang kadang-kadang mak ayah terlepas pandang. Apa yang mak ayah fikir tu, sama ada fikir secara dalaman pun, dia akan keluar dalam bentuk gelombang dan akan sampai kepada anak-anak. Kalau mak bapak risau, mak ayah risau, maka kerisauan itu akan sampai pada anak walaupun tidak terucap. Jadi sekarang ni suasana rumah tangga kena penuh, kena tenang. So bila mak ayah risau, mak ayah terus angkat tangan dan berdoa lah. Mak ayah terus berdoa untuk membunuh kerisauan itu dan anak-anak akan lebih tenang. Satu. Itu sebabnya saya teringat satu pesan ustaz-ustaz kita. Barang siapa yang masuk, ni hadis sebenarnya, barang siapa masuk rumah dengan bismillah dan qul huwallah al-ikhlas, maka penghuni rumah dan jiran-jirannya terhindar dari kemiskinan. Miskin harta benda, miskin ketenangan, miskin kasih sayang. Jadi kalau boleh semua orang, mak, ayah, anak-anak masuk rumah dengan bismillah, qul huwallah, senyum, assalamualaikum, masuk kaki kanan. Itu sebagai asbab untuk membentuk ketenangan dalam rumah tangga. Dan ingat jangan ada marah-marah waktu ni lah. Mak ayah berkorban, adik-beradik berkorban, jangan marah-marah, jangan langsung terfikir atau tersebut perkataan-perkataan negatif. Yang kau ni kenapa malas ke, apa ni bodoh ke, dah dekat exam kau ni. Jangan marah, jangan cakap yang bukan-bukan. Ini akan merosakkan aura dalam rumah tangga itu. Dan kalau boleh, ini dia. Kalau untuk berketenangan rumah tangga, rupanya kalau ikut color therapy, warna hijau, warna kuning bagus. Warna hijau tenang, warna kuning ceria, warna biru kasih sayang. Sebenarnya sengaja tu abah, saya pakai baju biru sengaja, agak tenang. Dan latar belakang coklat. Rupanya warna coklat bawa ketenangan. Tapi kalau bilik belajar jangan warna coklat, ni cepat tidur. Cepat tidur, cepat mengantuk. Warna juga memainkan peranan lah juga kan, Datuk. Datuk, kita bercakap berkenaan menguruskan kebimbangan, stres, tekanan sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak kan. Mungkin ibu bapa dah melakukan segala apa yang perlu untuk membuatkan mereka mempunyai keadaan yang kondusif, tetapi dalamannya bagi anak-anak itu rasa tertekan, pembelajaran atas talian, dalam talian sebelum ini yang sukar dan sebagainya. Bagaimana anak-anak itu boleh fokus pada tempoh yang getir ini, Datuk? Itu kritikal, soalan kritikalnya sebenarnya. So sebenarnya bila seorang bertanya pada Hasan Al-Basri, saya ni selalu gaduh, stres selalu gaduh dengan suami siapa tu, solat taubat istighfar. Saya ni kadang banyak masalah, hutang dan dengan stres, solat taubat dan istighfar. Jadi rumusan kepada pertanyaan dan jawapan itu,
bahawa bila anak-anak ni stres ataupun mak ayah pun rasa risau, maka solusi yang paling kritikal, yang paling simple ialah solat taubat dan istighfar. Bila mak ayah dan anak-anak solat taubat dan istighfar, maka titik-titik hitam kat dalam hati mereka akan gugur dosa-dosa tu, maka akan datang ketenangan. Sebab kalbu, hati mengawal fikiran. Itu solat taubat dan istighfar sangat penting. Sebenarnya saya suruh tadi tu, kalau boleh anak-anak masa belajar menghadap ke kiblat. Kalau untuk orang Islam, menghadap ke kiblat, sebab bila kita menghadap ke kiblat, itu satu sunnah, maka ayon dalam badan dan ayon kat dalam bumi ni selari, maka dia akan tenang. Mudah fokus, mudah tenang. 2. Yang ketiganya, untuk dapat keberkatan ilmu daripada guru-guru yang mengajar, ramai mak ayah terlupa pesan, doakan guru-guru kamu. Semua guru, baik yang Islam dan bukan Islam, doakan guru-guru kamu agar ilmu yang cikgu ajar berkat, maka kamu dapat untuk mengambil ilmu itu untuk jawab pertanyaan ataupun untuk digunakan dalam kehidupan. Dan ketiga, yang keempatnya, ini dia. Bila kita sebagai anak yang stres ni, kita doakan kawan-kawan kita untuk tenang, untuk dapat belajar, untuk fokus, untuk cemerlang. Apa yang kita doakan kawan-kawan, dalam keadaan kawan tak tahu, diaminkan malaikat. Dan malaikat akan doakan kita pula. Ini semua kita tahu, tapi kadang terlepas pandang dan tak buat. Jadi doakan kawan-kawan untuk tenang dan sama-sama cemerlang, maka malaikat aminkan dan doakan anak kita. Jadi itu satu penting sangat, dan masa inilah mak ayah gunakan dia punya senjata dia, sebab doa mak ayah terangkat hijab. Jadi mak ayah kalau boleh nak berpuasa sunat sekarang. Nak berdoa sembahyang malam sekarang, duha sekarang, untuk bantu anak-anak untuk dapat ketenangan. Itulah yang saya sebut tentu. Kalau boleh rangsangan, jangan, it's okay, you have done your best. Sekarang ni tengah last minute, jangan risau, dan beri peran pada anak. Oleh kerana kamu dah cuba sedaya upaya, apapun result yang kamu dapat nanti, mak dan ayah akan redha, mereka akan tenang, insyaAllah. InsyaAllah. Baik Datuk, kita bercakap berkenaan ialah tak kiralah serajin mana, sebijak mana seseorang itu. Pastinya setiap kita ni, masa kita belajar dulu pun Datuk, pastinya ada mempunyai satu subjek atau topik yang kita tidak begitu baik ataupun lemah sedikit sebanyak. Bagaimana kita nak mengekalkan istiqamah kita untuk terus belajar dan bukan terus give up ataupun menyerahkanlah sebab kita tak cukup mungkin uji kaji, tak cukup belajar, menelaah dalam topik tertentu tu. Bagaimana sebagai anak tu kita tak mudah give up, terus tak nak jawab peperiksaan ni. Macam mana tu Datuk? Itu dia, betul. Itu betulnya, sebab saya pun dulu ada satu subjek yang saya cukup lemah, iaitu fizik. Fizik yang saya lemah. Yang lain semua saya skor. Fizik ada masalah sikit. Rupanya ini namanya unconscious belief. Artinya sesuatu perkara yang dalam kepala kita ni menghalang kita. Aku memang ada masalah dengan admits. Aku memang ada masalah dengan fizik. Jadi dia ada kata untuk barrier, ada. So di sinilah kata insya-Allah. Walaupun aku ada masalah dulu dengan fizik, tetapi insya-Allah aku dah buat yang sepatutnya. Itu sebabnya bila kita mula doakan guru-guru, doakan guru fizik. Bila kita doakan cikgu fizik, maka ilmu yang cikgu ajar jadi berkat. Keberkatan itu yang menyebabkan kita mampu untuk mengambil ilmu itu untuk menjawab soalan, untuk gunakan ilmu itu. Ini keberkatan sebab bila kita doakan guru. Itu satu perkara lah. Dan cakap sekarang ni dah tidak ada masa untuk kita risau ke negatif ke, tak ada masa dah. So sekarang aku kena cuba terbaik mungkin, dan mudah-mudahan dengan usaha aku yang ada dan cara aku berfikir yang positif, dan aku telah doakan guru-guru aku, doakan kawan-kawan, maka apa-apa sebabnya disebut oleh ulama, tuntas akal tawakal. Baik, Datuk, kita sudah sedia maklum mendengar semua ini diberikan motivasi oleh Datuk sendiri. Tapi hakikatnya, secara realistiknya kan, kalau Datuk nak bagi satu nasihat yang terakhir lah bagi sesiapa saja pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan ini, adakah sekepil sijing ini menentukan segalanya pada masa depan kita? Ini untuk memberikan sedikit sebanyak gambaran penuh bagi anak-anak kita ni supaya tidak begitu tertekan kata-kata akhir daripada Datuk sendiri. Itulah sebenarnya sebagai contoh kataannya, saya masa SPM result bagus lah boleh aggregate 13. Ada kawan saya dia ambil SPM aggregate 81 9 subjek. 9 subjek aggregate 81, artinya 9 kali 9. Semua subjek fail. Selepas 10 tahun saya jadi seorang pensyarah, gaji katalah 2-3 ribu. Kawan saya yang gagal SPM, dia jadi seorang usahawan, pendapatan atau gajinya satu bulan 50 ribu. Jangan cakap siapa pandai siapa bodoh. Jadi artinya
ya, SPM itu penting tetapi ia bukan segala-galanya. Do your best, ya, tapi kena buat yang terbaik. Maka lepas tu maka biarlah Tuhan yang menentukan, tapi jangan patah semangat, ya. Ya, kerana kita tak cemerlang dalam SPM tapi rupanya ada kecemerlangan dalam aspek lain. So teruskan membantu membangunkan diri, insya-Allah akan berjaya. Don't worry, ya, but do your best dalam SPM ni. Dan jangan kata aku tak ada harapan lah masa depan kalau gagal. Tak ada, ya. Sebab segala-galanya SPM cuma salah satu je dia cabang. Banyak lagi di luar sana untuk kita memperbaiki diri ataupun untuk membangunkan diri, insya-Allah. Betul, memang dunianya sangat-sangat luas. Diharapkan semua pelajar kita ini kekal bersemangat sampailah ke kertas terakhir SPM nanti. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Haji Muhammad Faizal Kamsah meluangkan masa memberikan sedikit sebanyak push untuk anak-anak kita menduduki SPM Isnin ini. Terima kasih, Datuk. Sama-sama, Sofia. Terima kasih pada semualah. Ya, terima kasih. Baik. Itulah tadi kita dapat melihat sedikit sebanyak doa kita adalah satu senjata yang penting. Doa ibu bapa, doa kita kepada guru, rakan-rakan dan sebagainya. Jadi gunakan itu, kekalkan ketenangan anda dan ibu bapa tolonglah jangan berikan apa-apa lagi tekanan bagi anak-anak kita. Ini adalah tempoh yang sangat penting bagi mereka semua.